Assalamualaikum, respon saya audio dan video. Rozana Haripin, Salina Muhammad, Ensyah Kerdiman, Hamidah Saad, Faridah Derus, Sofi Imir, Kak Nazaria, khabar baik Alhamdulillah. Sabariah Muhammad, Aznita, Wan Radiah, Jamilah, Syasha, Jasidah, Nur Aisyah, Farah Liana, Pokok Sena, Emi Akiruddin, Wahiza Hanim, Alhamdulillah, balakon clear. Fatihah Razali, Kaifahal, Hanisa Syafi'i, Zainah Buyung, Rodiah Arsyad, Adik Izan, Mukmin Arifin, Maizura Rahim, Fuzia Khalil. Masya Allah, semoga nama-nama yang disebutkan ataupun tak disebutkan, semua kita ni dalam rahmat Allah. Amin. Aziruzi Sri Rohayu, syok baca nama-nama ni. Salwa Muhammad Arif, Zalina Osman, Zainun Abdul Rahman, Sarah Manal Abdullah, Suriah Sulaiman. Jumlah tahzan Pucung clear, okey, Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah, insya-Allah anda hebat yang istiqamah bab 49 dan 50. Subhanallah. Kemaman. Alhamdulillah. Subhanallah, bagus ni Mukmin Arifin. Akmal Akif, Latifah Abdullah Rusmirah. Okey, kita nantikan kawan-kawan kita. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nahizatul Iza Nur Azma. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Fatimah Umar, Mahandum Abdul Muttalib, Hanidah Mansur Wani Yahya. Tu dia duk baca nama orang tak sedap masa berjalan. Okey, muka surat berapa Kak Salwa? Kitab baru muka surat berapa? Ustazah 111, buku lama. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat, insya-Allah hari ini kita tamatkan 49 dan 50. Tu dia dua sekali. Okey, seronok ni. Sebab 49 ciput sangat-sangat, ciput saja. Okey, kita boleh habiskan pantas insya-Allah. Tak boleh, tak sempat nak baca. Rohaya Ahmad tak sempat nak baca. Baik. Okey, terima kasih Wani Yahya, muka surat 117. Alhamdulillah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat saya Anita Ismail, kena stay tune, jangan keluar Sekian dimaklumkan. Okey, Nur Azma, Nur Hasiah Ismail, Baizura Badlisyah, semua sekali. Okey, semoga Allah meredai kita. Insya-Allah kita berlatahzan bab 49. Tajuk 49. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Ada yang tengah sedih ke? Allahu akbar. Kitab Latahzan dikarang Masya Allah membelai emosi kita. Tak ada seorang pun atas dunia ni yang tak pernah mengalirkan air mata, yang tak pernah ada rasa sedih. Sebab sedih ni anugerah Allah. Sedih ni anugerah Allah. Jadi kita patutlah juga meraihkannya, tetapi dengan panduan-panduan SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan melampau-lampau dalam sedih. Kita dah belajar kan sahabat-sahabat muslimat. Muslimin pun ada ni, muslimin muslimat. Jangan bersedih. Banyak cara yang dapat mengusir kesedihan. Banyak cara, tapi dia bagi kita ni suku muka je hari ni. Okey, kita baca satu persatu. Baik.
Istirahat. Istirahat bagi seorang mukmin itu adalah kelalaian. Faham ke tak faham ni? Kan? Istirahat bagi seorang mukmin itu adalah kelalaian. Saya biasa ulang. Muslim kita, insya-Allah. Muslim tu kita. Sebab dalam IC pun Islam dah. Kita bersyahadah. Kita solat subuh pagi tadi. Jangan duk habaq kat ustazah ada orang tak solat subuh pagi tadi. Kita solat membezakan antara Islam dengan kafir. Kita Islam, insya-Allah. Nama-nama yang terpapar ni pun Islam semua, insya-Allah, sahabat-sahabat. Tapi adakah kita mukmin daripada Muslim tadi? Adakah kita mukmin? Semoga, amin, setiap kita diangkat darjatnya, bukan Muslim yang biasa-biasa, tapi kita adalah mukmin, orang yang beriman. Jadi sahabat-sahabat, para penonton, la tahzan, tak akan sama orang Islam yang biasa-biasa dengan mukmin. Qad aflahal mu'minun. Siapakah dia? Orang-orang yang berjaya. Kan? Orang-orang yang berjaya siapa dalam ayat itu disebut? Orang-orang beriman yang berjaya. Kita nak duduk di kalangan orang-orang beriman. Apa perbuatan orang-orang beriman? Mesti hidup dengan penuh keimanan. Itulah mukmin. Maka mukmin, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau memilih untuk berehat-rehat, sebenarnya dia dipandang Allah sedang melakukan kelalaian. Jadi, jom kita cek. Ni fasa pertama dah nak kena lempang dah diri kita ni. Kita yang terasa dilempang. Kalau kita suka memilih rehat daripada penat, khawatir kita hanya Muslim, bukan mukmin. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Sebab awal-awal Dr. Aida Al-Qarni dah memujuk kita, menjentik hati kita. Istirahat bagi seorang mukmin itu adalah kelalaian. Jadi kita selalu dia sebut jangan buat benda lara, jangan buat benda lara, tapi kita istirahatnya panjang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati. Apa lagi dia kata? Waktu yang luang adalah pembunuh. Dulu-dulu kan kita belajar kan, masa itu adalah emas. Masa itu ibarat pedang. Kalau kita tak potong dia, dia akan potong kita. Bahkan dicincang-cincang, cincang 18. Kan? Waktu yang luang adalah pembunuh. Kita sengaja membiarkan masa itu berlalu tanpa perkara-perkara yang bermanfaat. Bahkan diisi dengan perkara-perkara yang lara. Itulah pembunuh. Sebab itu orang beriman, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, adalah orang yang hidup hatinya. Tapi ada orang macam berjalan atas muka bumi Allah ni, macam mayat hidup. Kenapa yang Ustazah cakap macam tu? Berjalan, tapi sebenarnya di sisi Allah dipandang macam mayat yang berjalan ni. Kenapa mayat yang berjalan, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Saat dia hidup tapi hatinya mati. Buat apa pun tak dipersembahkan kepada Rabbul Izzati. Mati hatinya, mati. Maka orang ni tak ubah macam mayat yang berjalan. Tak ada apa manfaat pun. Sahabat-sahabat, beza kalau orang mukmin, dia akan cari masa. Sebab dia tak nak bagi masa ni menjadi pembunuh. Allahu Rabbi. Sebab itu dia sebut istirahat bagi seorang mukmin. Dia bukan istirahat bagi seorang Muslim. Saya duk mengajar juga kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Sahabat-sahabat, nanti kat situ kan dia pujuk kita, para pembaca, para penekun kitab itu, wahai saudari mukminahku. Kat situ pun Ustazah Zaidah, ya Allah, Tuhan, beza isi kitab ni. Patut isi kitab ni, Masya Allah kan, kalau bersedih, dilarang berlama-lamaan. Pesanan-pesanan Rasul, wasiat Rasulullah kepada para wanita. Kalau orang membaca itu contohnya macam dihalang berwangi-wangian ketika berada di khalayak. Sebahagian daripada kita, kenapa tak boleh nak wangi-wangian? Takkan kita orang perempuan ni nak busuk-busukkan? Kan dia marah pula. Bukan berwangi-wangian sampai orang lelaki macam iklan-iklan. Kan Ustazah duk sebutkan, ya Allah, iklan-iklan dekat TV tu kadang-kadang tak faham kita. Pasal apa iklan shampoo ke, iklan sabun ke, iklan bedak ke, mesti seorang perempuan, Allahu Akbar, sepertinya mudahnya nak dieksploitasi. Lepas tu yang memandangnya siapa? Lelaki yang dalam iklan tu, wah, sebab terhidu bau harumnya sampai dia toleh. Amboi, bahagia sungguh kalau dapat macam tu.
Orang perempuan pun rasa bahagia sungguh kalau orang lelaki pandang sekali tak cukup, disuruhnya pandang berkali-kali. Na'udzubillah sahabat, kita bukan nak hidup macam tu. Kerana wangi kita tu, orang boleh cium bau wangi kita tu. Bagus kalau untuk anda di dalam rumah bersama mahrammu, bersama suamimu. Tetapi bila keluar rumah, Nabi tegur kita dalam ayat tersebut. Sampai orang lelaki boleh hidup. Ini sipu. Tak payah tengok. Ni minyak wangi sipu lanah lah ni. Tahu dah aku ni. Oh, bangga pula gitu. Ustazah kalau masuk pejabat tu, Ustazah panggil je Minah Wangi. Semua orang kat pejabat saya memang tahu. Saya lah paling wangi kat pejabat. Bangga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi ada orang marah bila membaca pesanan-pesanan yang begitu. Jangan marah dulu. Pesanan tu untuk siapa? Tak sama respon wanita yang beriman dengan wanita yang, minta maaf sebut, beriman tidak tapi mengaku Islam. Hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak cecah bab lebih 50 dah ni. Maka anda yang istiqamah daripada awal, semakin Ustazah baru habis kursus dengan guru-guru majlis daerah Petaling kan sahabat-sahabat, hampir 300 orang yang bersama-sama tadi dengan tajuk pembugaran. Dah sebut pagi tadi kalimah pembugaran ni, nak sebut jugalah lagi kan. Untuk apa sahabat-sahabat? Sebab kita nak menjadi wanita yang bukan sahaja dibanggakan atas dunia, tapi nanti di akhirat Allah yang dijamin oleh Rasulullah, ramainya sebenarnya wanita ni mudah ke syurga. Tapi na'udzubillah banyak yang dicampak ke dalam neraka. Hanya dengan perkara-perkara yang kita kata, kenapa kena buat macam tu? Kenapa susahnya jadi orang perempuan Islam ni? Mungkin susah bagi Islam yang biasa-biasa. Tapi kita memilih untuk menjadi orang yang beriman, yang ditinggikan darjatnya oleh Allah. Okey, sahabat-sahabat, semoga Allah beri kita hati yang tunduk, patuh kepada perintah Allah. Apa lagi? Dan pengangguran adalah kebatilan. Ada ramai orang yang bersedih kerana dibuang kerja, dipotong gaji dalam pandemik ini. Tapi jangan sampai menganggur. Sahabat-sahabat, orang Melayu kata dia ni, buat apa Ustazah sekarang? Menganggur kak, jual anggur. Jual anggur is pekerjaan, okey? Goyang kaki is pekerjaan. Menjahit kan, mesin yang dulu-dulu tu kan kena goyang kaki, menjahit. Sahabat-sahabat, maksudnya kalau kita tak menjual anggur sebagai pekerjaan, tak menggoyangkan kaki sebagai tukang jahit, itu juga adalah kerjaya. Cari apa saja kerja. Jangan tanya dapat duit dulu ke tidak. Jangan tanya dapat imbuhan dulu ke tidak. Buat je kerja. Sebab orang yang memilih untuk tidak bekerja, sahabat-sahabat, dia melakukan pengangguran, sebenarnya itulah orang yang sedang melakukan kebatilan di sisi Allah. Jadi orang yang bekerja Isnin hingga Jumaat, Sabtu Ahad nak buat apa? Kerja juga. Bukan kerja yang bos suruh hantar fail itu Sabtu Ahad kot, cuti, pejabat pun tutup, contoh. Sahabat-sahabat, tapi apa yang kita nak manfaatkan dengan waktu hujung minggu rehat kita tu sepatutnya. Dalam berehat pun masih lagi ada nilai ibadah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So jangan jadikan alasan kena berhenti kerja, kena buang ni. Cari, mungkin kita boleh share dekat dalam WhatsApp group taman rumah kita. Saya memang tengah free sekarang ni, apa yang saya boleh tolong bagi tahulah. Kok ada makcik-makcik nak pergi cucuk vaksin anak jauh, biar saya hantar sampai ke muka pintu. Offer diri untuk cari kerja, anda akan dapat hasil yang luar biasa. Adapun manfaat yang mereka perolehi dari semua itu hanyalah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hilang. Dan kebanyakan manusia yang bersusah hati, berduka cita dan bersedih dalam hidup adalah penganggur yang tiada pekerjaan. Anda jangan rasa cemburu dengan orang yang tak bekerja. Anda jangan rasa syoknya dia tu Ustazah, rehat-rehat je. Bahagia je tengok. Tak payah bekerja, pembantu rumah dah siap. Apa semua tukang basuh kereta dah siap. Seronoknya dia Ustazah rehat-rehat je hidup dia. Sahabat, orang yang ada ilmu dia tak akan cemburu dengan orang yang macam tu. Tak akan cemburu. Sebab tu saya tak boleh terima kalau ada orang kata, Ustazah syok kan jadi orang kaya. Jadi orang kaya raya ni boleh rehat-rehat saja. Kamu belum kaya, sebab tu kamu cakap macam tu. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba sembang dengan orang kaya. Cuba tanya dia, kita nampak dia macam rehat. Tapi Masya Allah, bekerja tak cukup tangan tu. Ligat otak dia, ligat tangan dia, ligat. Walaupun just stay at home, ke sana ke sini, klik sana, klik itu. Kaki dia ligat, mata dia ligat, otak dia berfikir. Bila otak penat, tubuh akan turut penat. Tapi ada orang yang
tubuh penat, bekerja jadi petani, nelayan, menari, apa benda berat-berat lah kan. Balik rumah dia hanya berehat, besok dia boleh fresh balik. Tapi antara orang yang lebih stresnya, lebih stres bahkan boleh bawa kepada depres. Orang depres, orang yang bekerja di bahagian ala-ala kayangan gitu, ataupun orang yang rakyat marhen biasa. Cuba fikir-fikirkan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kan? Ustazah, kita nampak kerja bos-bos ni macam masuk pejabat menyandar, bahagia, lepas tu habis punch out gitu je kesenang kan? Tak. Kita tak rasa macam tu sahabat-sahabat. Sebelum mereka berada di puncak, nampak di mata kita macam berehat, kita tak tahu bahawa berapa banyak kerikil yang dia dah daki, jatuh, bangkit balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa banyak keringat yang tumpah, berapa banyak air mata yang jatuh, kita tak pernah tahu. Sebab kebanyakan kita selalu cemburu dengan orang yang bersenang-senang. Sahabat-sahabat berlenang-lenang. Adakah berlenang-lenang? Bersenang-lenang lah maksudnya kan. Cemburu. Kalaulah aku jadi bos kan best. Syok kalaulah aku jadi bos. Pernah tanya tak bos tu sebelum bos jadi bos, bos macam mana? Ya akulah kuli, kau tahu aku kerja sampai tak balik ke rumah. Kena marah, kena maki dengan bini aku. Semata-mata aku nak duduk dekat tahta bos ni. Kau ingat senang nak jadi bos? Kita selalu cemburu dengan orang yang berehat-rehat. Yang sebenarnya sahabat dia tak berehat pun, tapi mata kita ni yang kelabu asap sebab cemburu dekat dia. Rupanya kalau kita cemburu pun orang yang berehat-rehat, Ustazah senangnya jadi dia tu. Ustazah semua siap depan mata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, penat Ustazah macam-macam kerja buat untuk mencukupkan keperluannya. Keperluannya siapa tu? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksud kan orang yang, dan kebanyakan manusia yang bersusah hati, berduka cita, bersedih dalam hidup adalah penganggur yang tiada pekerjaan. Kalau sebenarnya dia sibuk dengan melayan sedih, berduka cita, bersedih, sahabat-sahabat, dia sebenarnya adalah penganggur yang tiada pekerjaan. Dia berhabis masa dia dengan bersedih. Itulah sebenarnya kegagalan yang paling besar. So kita perhatikan lagi. Adapun manfaat yang mereka peroleh dari semua itu hanyalah sekadar khabar angin dan banyak angan-angan yang tiada berguna. Kan? Itulah keuntungan yang juga diraih oleh mereka yang tidak pernah mengerjakan amalan yang bermakna dan berbuahkan pahala. Jadi, bab yang pertama, perenggan pertama, bab ke-49, dia nak mengajak kita untuk buang jauh-jauh rasa sedih tu. Kerana kebanyakan orang yang melayan rasa sedih, itulah sebenarnya penganggur. Macam orang tak ada kerja, sepatutnya hang tak payah ambil kerja sedih tu sebagai career hang. Macam itulah, minta maaf sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita dalam Latahzan ni dah sampai bab 49. Jadi dah ramai yang dah mengenali Ustazah Zai dalam caranya menyampaikan. Ustazah tak naklah baca, istirahat bagi seorang mukmin adalah kang semua tidur pula kan. Okey sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, betul Junaidah Idris orang dulu-dulu mereka bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang sekarang nak kerja senang, akhirnya dia yang dapat susah. Okey? Betul, Zan Aizan bersama kita. Ya, jangan bersangka-sangka dengan kesenangan orang lain. Bersyukurlah dengan rezeki masing-masing. Sebab cuba sembang dengan Datin Zan Aizan. Macam mana nak dapat senang sekarang ni? Cuba tanya dulu-dulu. Pernah senang ke? Banyak susah. Anda banyakkan hubungan dengan ramai orang supaya anda boleh bersembang. Ustazah suka berkawan dengan orang tua-tua, orang yang kaya berjaya, walaupun kita tak duduk dalam kelompok tu. Kenapa Ustazah sembang dengan mereka? Ustazah nak rebut macam mana dia boleh kaya berjaya, macam mana dalam tuanya tu nampak macam senang. Nak capai tahap ni bukan senang Ustazah. So kita kena belajar daripada susah payahnya mereka itu, berpenat-penatnya mereka itu. Tak pernah ada istilah menganggur. Sedangkan kitab Latahzan kata antara bentuk pengangguran adalah melayan sedih tanpa bangkit untuk mencari kerja. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, ambil kerja tetap sebagai penyedih. Apa maksudnya tu? Okey. Oleh sebab itu bergeraklah dan bekerjalah, berlatihlah dan kajilah sesuatu. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah. Tulislah sesuatu
dan kunjungilah sahabat anda. Ya Rabb, satu persatu diajar pada kita. Kalau kita memilih untuk berlepak-lepakan, berehat-rehatan, sahabat-sahabat, tolonglah bangkit, bekerjalah. Berlatihlah dan kajilah sesuatu. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah. Kita nampak macam orang tu tak ada kerja, tapi rupanya dekat tasbih dia dah 10,000 istighfar daripada tadi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tulislah sesuatu. Tadi saya baru selesai dengan guru-guru. Subhanallah, guru-guru yang mulia. Ustazah mengajaklah, sebenarnya lebih kepada niat dia nak mencabar. Semua guru, setiap seorang murid ni dapat tahu, Allah, kehidupan dia ni Ustazah, saya sejak mengajar dia dari darjah 1, saya tahu sangatlah. Tulis sikit. Bukan kita nak mengaibkan sesiapa, tetapi pengalaman orang tu sahabat, ditakdirkan Allah kita mati tak sempat tua, orang baca tulisan kita tu adalah satu nasihat. Allah, dia share pengalaman orang yang macam ni, tak tahu siapa yang diceritakan. Sifatnya Quran bila bercerita tentang hadzal rajul, seorang lelaki contoh, dia tak cerita melampau-lampau pun. Bukan macam drama-drama Melayu yang pipi pauh di layang, betis bunting padi. Kan, apa-apalah bunting padi lah, macam-macam kan sahabat-sahabat, melampau-lampau memuji orang. Itu yang lahir taksub di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tuliskan. Kalau kita merasa terjentik hati, tulis dekat ruang komen ni, paling kurang pun orang yang baca kemudian yang tak join live, dia dapat tahu apa sebenarnya pengisian yang kita dapat hari ini. Bahkan benda ni akan tersimpan bertahun-tahun lamanya. Sebab tu antara perkara program apa saja yang Ustazah kongsikan di Facebook, hanya dengan niat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti bila memori Facebook ulang balik, kita rasa sentap dengan tulisan kita sendiri. Kenapa masa tu aku tulis macam ni? Ya Allah, rupa-rupanya yang aku tulis 10 tahun dulu tu menjentik hati aku yang hari ni aku tukang bacanya. Tak percaya anda buat. Tulis yang baik-baik. Rupa-rupanya tulisan kita sendiri menjadi pemujuk hati kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kunjungilah sahabat, tapi bukan sekarang. Ustazah pun tak sabar nak boleh ke sana sini, sebab nak saling berkunjung-kunjungan. Semua para sahabat la tahzan seluruh Malaysia, habis sahaja edah, habis tamat edah kita ni patuh SOP Rentah Negeri ni. Tapi saling jagalah. Nanti kalau dah jumpa pula, kita jangan gomoy-menggomoy pula. Gomoy-menggomoy itu perempuan dengan perempuan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan gaduh pula, berwrestling pula, jangan. Okey, untuk apa? Sebab kita hanya nak bertemu, bertukar-tukar cerita. Masya Allah, selama ni kita tengok dekat skrin saja. Dengan niat apa? Jumpa orang yang mengajak kita ke rumahnya yang besar mewah. Ya Allah, rezekikan dia berumah besar di akhirat. Orang ajak kita ke rumah yang sangat daif, jangan pilih-pilih. Ustazah, rumah saya ni rumah kampung je. Ustazah kadang-kadang geli-geleman kalau orang cakap macam tu dulu-dulu kan. Kenapa? Ingatkan Ustazah tak biasa rumah macam tu. Ustazah duduk rumah setenggan je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey? Biasa je. Kenapa kalau rumah macam ni saya segan lah nak ajak Ustazah? Selalunya bukan kerana saya tak nak pergi, kerana rumahnya kecil atau rumahnya buruk, tetapi kerana masa, waktu. Sebab tu bila kita contoh Ustazah nak bermusafir ke Terengganu, Ustazah akan duduk dekat sini-sini, jom kita sama-sama jumpa 20 orang, 30 orang. Semua orang dapat jumpa. Nak pergi rumah semua orang jenuh, sahabat-sahabat. Sebab apa? Dia kata kerja juga tu. Sebab tu Ustazah dalam membuka Al-Fawaz Travel tak ada niat lain. Okay, sahabat mesti ada dalam rehlah tu. Rehlah pakai duit tau. Kena ada duit nak pergi rehlah ni. Tambang kapal terbang, tambang bas, tambang apa benda lah, kena pakai duit. Tapi sahabat-sahabat, jangan hanya rehlah. Ibadah jangan tinggal sepanjang rehlah. Ini berapa ramai. Cuba aku pergi holiday 3 hari 2 malam, sejadah tak bentang kat hotel. Quran tak baca 3 hari 2 malam. Holiday kot Ustazah. Na'udzubillah sahabat-sahabat. Patut Allah kekang keholidayaan kita sekarang. Keholidayaan patut Allah sekat. Allah suruh kita berfikir. Ini dalam just stay at home pun tak ada Quran hari-hari. Anda tak rasa bersalah lagi ke dengan Allah? Holiday biar apilah seminggu, ibadah tetap jalan. Dan jangan lupa kita ada duit tu kan, kita pergi rehlah tu, jangan lupa ziarah. Okey kan Cik Rodia? Nanti kita pergi Terengganu Cik Rodia, nak ziarah Kenyir kan.
Tapi kita cari, ini anak murid saya, jemaah umrah saya, kita berukhuwah. Boleh tak kalau saya nak bawa satu bas? Ustazah lagi bagus buat tahlil untuk arwah mak akak sekali. Ustazah nanti, sahabat-sahabat, tak ada kepentingan lain. Siap kadang Ustazah cakap kat akak tak payah siap apa-apa. Kami hanya nak satu tempat, sambil-sambil kita ziarah, kita buatlah tahlil ringkas nanti. Doa daripada semua jemaah yang sedang bermusafir. Akak tak payah sibuk-sibuk. Dalam pada kita kata tak payah sibuk-sibuk tu, kalau Ustazah bawa dulu pergi Sarawak. Oh, syoknya kat Sarawak, sahabat. Sebab apa? Macam-macam jenis kuih dihidang kat kita. Kita kata, ya Allah kak, kenapa? Akak kan baru kematian suami, kami nak ziarah je. Alang-alang saya bawa jemaah, saya nak singgah rumah akak ni. Lapak lah pula nak sebut. Kan? Macam-macam lah, gula apong lah, segala jenis-jenis kuih. Ustazah, ni bukan apa-apa ni Ustazah. Kalau kita ni, kita ke kami Kalau kita ni, kalau kami, kita tu awak je. Dia kata ini ringkas je. Ini macam makanan ringan je. Kata aku tak faham lah orang Sarawak ni ikram tamu sampai macam ni sekali. Kan? Dia kata ringkas je. Sebab dia tahu bas nak singgah sekejap je. Sebab masa tu Ustazah bawa jemaah. Jemaah umrah kot, anak murid Ustazah kematian suami. Kebetulan Ustazah kata Ustazah nak ke sana, ni kami ziarah. Akak jangan, kita faham orang tengah kesedihan, susah, jangan siap apa-apa kak. Saya nak ucap takziah je, nak datang, nak ziarah akak. Dah halang-halang ada satu bas yang saya bawa tu, saya bawa, silakan Ustazah. Kita balik nyesalnya, aku singgah rumah ni, aku kata tak payah buat apa-apa. Dia buat macam, bagi dia sekadar cendol gitu kan, bagi dia ringan. Masalahnya kami dah kekenyangan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Untuk apa? Untuk kita saling ziarah menziarah. Okay? Nanti bila dah habis, Ustazah ada jadual kuliah belah Kedah contoh. Kita jumpa Terengganu, jumpa satu tempat. Lepas tu tampal kat sini, tiket La Tahzan. Okay, Ustazah nampak je, oh ni grup La Tahzan ni. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok lagi apa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Manfaatkanlah waktu anda dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah waktu anda dengan sebaik-baiknya. Sebab tu Ustazah kata, anda pegang sungguh-sungguh kata-kata saya ni. Nanti bila dah habis PKP ni, just stay at home ni, kita dah boleh ke sana sini, akan ramai di kalangan kita yang merindui suasana ni. Ustazah, syok kan dulu masa PKP, masa just stay at home, suami kita duduk depan mata kita je Ustazah. Sampai naik menyampah pun ada. Ada yang macam gitu, na'udzubillah, sahabat-sahabat. Kan? Tapi bila tak ada, dicarinya pula. Kalaulah PKP, mesti dia ada depan mata saya. Ni saya risau lah Ustazah, saya outstation je. Keluar ke mana lah agaknya suami saya. Dia juga yang mengadu. Masa tu dia akan kata, kalaulah macam dulu PKP, just stay at home tu, puas saya tengok muka suami saya. Subhanallah. Anak-anak yang mak-mak kalau hantar anak balik asrama punyalah kerinduan nampak ayam goreng atas meja. Kenapa tak makan yang? Teringat ke anak kita bang, favourite dia ni peha goreng ni, peha ayam goreng ni. Kan? Teringat ke anak kita. Sekarang anak kita asyik-asyik nak makan. Mama lapar, mama lapar. Korang ni tak ada benda lain. Makan. Mama ni tak habis lagi satu kerja, makan. Nanti kita akan rindu suasana ni sahabat-sahabat. Jadi inilah peluang yang kita nak manfaatkan waktu supaya kita tak menjadi manusia yang sia-sia. Dengan sebaik-baiknya manfaatkan. Dan jangan biarkan sedetik pun waktu anda terbuang dengan sia-sia. Allah, terus meremang bulu roma. Sebab apa? Sebab kita banyak buang masa sahabat. Please akui, kita banyak buang masa. Ada orang marah ke bila Ustazah cakap macam ni? Sebenarnya dalam pada kita kata kita sibuk-sibuk ni, kita banyak buang masa. Allahu Akbar. Cuba belajar daripada orang-orang yang sangat memberikan inspirasi kepada kita. Hebatnya dia ni. Dia boleh sempat buat itu, buat ini. Selalu buat 2-in-1 kerja, 3-in-1 kerja. Hebatnya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ingat, sehari sahaja dibiarkan waktu anda kosong tanpa sebarang kegiatan, niscaya kesedihan, kedukaan, kecemasan dan keraguan akan mudah menyelinap di dalam tubuh anda. Sebab orang yang banyak ruang masanya, bersantai-santai, kosong jiwanya, tak ada pengisian, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudahlah untuk dihasut oleh nafsu sendiri. Mudahlah untuk dibisik-bisikkan kejahatan oleh syaitan. Lalu manusia inilah yang nanti akan berada dalam kegelisahan. Dan apabila berlaku sedemikian, maka anda akan menjadi lapangan permainan para syaitan.
Betul Ustazah cakap. Kan saya tak jumpa lagi perkataan syaitan ni tadi. Betul dia kata. Dan apabila berlaku sedemikian, duk bersantai-santai, berehat-rehat, sahabat dirahmati Allah, maka anda akan menjadi lapangan permainan para syaitan. Syaitan sentiasa duk mencari singgah. Orang ni aku tak boleh duk busy sokmo ni. Orang ni tak boleh ni. Otak dia duk berjalan macam mana nak membina ummah ni. Orang ni tak boleh ni. Dia gunakan kudrat dia untuk tolong mangsa-mangsa yang kesusahan. Dia orang ni tak boleh ni. Kreatif sungguh, macam-macam dia buatnya. Jumpa benang dijadikan baju, jumpa ni kan. Cari, isi masa. Lepas tu cari resipi dia buat sungguh-sungguh. Cari resipi dekat Facebook dia buat sungguh-sungguh. Mohon terasa, dia bukan save, simpan, lepas tu tak buat-buat sampai setahun lebih dah PKP. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, habis. Tak nak kena bebel selalu. Now kita pergi perkara yang ke-50. Bab ke-50, Habibah binti Mat Arifin. Betul tu Ustazah, kadang-kadang tak sedar terbuang masa. Betul, Habibah binti Mat Arifin. Yang penting, yang kelakarnya, bila dah petang baru kita perasan, apa yang aku buat pagi tadi Ya Allah, lipat kain belum, apa belum. Ya Allah, nyesalnya aku main game rupanya pagi tadi. Aku layan WhatsApp tu, aku tengok video tu si Fulan yang meninggal dunia hari tu banyaknya kebaikan-kebaikan dia orang cerita. Semua ada 15 cerita, semua aku baca. Nampak macam baik kan sahabat? Tapi tak baik pun di sisi Allah. Dan kita belum mengubah diri kita kepada yang baik pun dalam pada kita membaca cerita-cerita baik tu. Itu yang kesian. Okay, sahabat-sahabat. Okay, habis 49. Jom kita jadi pom-pom girl. Pom-pom girl tu seronok je sangat kan. Happy je. Sebab apa happy? Yes. Tahniah, tepuk tangan. Anda masuk kepada bab yang ke-50. Masya Allah. Tak sangka kan sahabat-sahabat? Bas pula dah. Tak sabar nak rehlah dah ni sebut bas pula. Bab yang ke-50. Tajuknya apa? Ni kita nak habiskan. Jangan bersedih hanya kerana orang mengingkari kebaikan anda sekiranya benar anda ingin mencari pahala dari Allah. Jom ulang sama-sama. Jangan bersedih hanya kerana orang mengingkari kebaikan anda. Okay Ustazah, saya dah faham dah. Banyak acap kali kita buat baik tapi orang tak pandang pun. Apatah lagi nak balas kebaikan kita. Say thank you pun tidak Ustazah. Ramai kan? Mengaku ramai kan? Saya rasa saya dah buat baik dah. Tapi dia balas balik dengan kejahatan. Saya sedih Ustazah. Tak payahlah nak drama sangat. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan bersedih hanya kerana orang mengingkari kebaikan anda. Orang tak terima, orang tak pandang kebaikan anda. Biasa dalam hidup ni. Jangan bersedih. Sekiranya benar anda ingin mencari pahala dari Allah. Kenapa engkau buat baik? Nak cari pahala dari Allah. Kenapa engkau jadi orang baik? Aku nak diredai Allah. Kenapa engkau asyik dengan kebaikan? Sebab Rasulullah tu sentiasa mengisi masanya dengan kebaikan. Aku hanya nak redanya Allah. Aku hanya nak syafaatnya Rasulullah. Aku hanya nak hidup dengan baik, mati dengan baik. Akhirnya nanti aku dipilih oleh Allah duduk bersama orang-orang baik di dalam syurga, tempat yang paling baik. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila otak kita kata aku kena buat baik, untuk mati dengan baik, untuk duduk di tempat yang paling baik, itulah syurga, kita tak kisah dah orang balas kebaikan kita atau tidak. Jangan layan sedih kita. Sedih moncong, balik rumah suami kena marah, anak-anak pun mudilah ibu ni. Kenapa ibu bertukar jadi hijau? Biru kot kalau sedih, biru. Kalau marah tukar jadi hijau. Sabar. Kenapa ibu? Ibu lepas jumpa kawan ibu tu, ibu bawa hamper punya besar, RM200 tu ibu beli dekat dia tu. Langsung tak balas apa pun dekat ibu. Kalau ibu tahu tadi baik tak payah. Baik bagi bangla yang jaga guard rumah kita ni. Kan sahabat-sahabat kelakar. Anak tengok perangai mak dia pun kelakar. Lalu anak berperangai macam tu. Bolehkah kita ngajar anak kita? Jangan harapkan balasan bila buat baik. Anak kita kata, Allah dia hari tu sedih ke main. Bawa hadiah ke orang-orang tak balas, dia sedih ke main. Macam mana anak-anak nak ikut sahabat-sahabat dirahmati Allah? Karakter kita. Ibu tadi ibu pergi rumah anti tu, ibu bawa makanan banyak-banyak, ibu balik dia tak bagi apa-apa pun. Tak apalah sayang, ibu buatkan kerana Allah. Allah tahu satu malam ibu tak tidur menjala warna-warni 12 color lagi ibu bawa tadi kan.
Kita nak cakap kat anak kita, sebenarnya kita geram. Tak cukup dengan kari ayam kan, sebab dengan kari pandan lagi kan ibu buat. Tak apa kalau dia tak balas apa-apa, macam tu kita. Sebenarnya nak tunjuk baik kat anak kita, supaya anak kita tak tiru kejahatan kita. Mula-mula kita ketak gigi macam tu sahabat. Tapi bila kita dah naik faham dah masyarakat ni, kita dah naik faham dah kehidupan ni, tak semua kebaikan yang kita buat ni orang akan balas balik. Bila kita dah paksa diri kita bagi tahu hati kita, aku buat tu kan nak mengharapkan pahala Allah, percayalah anda akan menjadi manusia yang sangat tenang. You pergi rumah kawan you tadi bawa macam-macam, I tengok habis semua allowance yang I bagi tu, beli hadiah kat kawan you punya birthday tu. Balik ada dipotongkan kek birthday dia kat awak kan. I pun teringin juga, kata suami kan. Laki aku ni buat panas pula. Kita pun tak apalah bang, saya bagi tu ikhlas mengharapkan redha Allah. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebab kita kena praktis untuk pujuk hati kita sendiri. Sebab memang aku mengharapkan pahala Allah, so kenapa aku kisah dengan balasan daripada manusia? Subhanallah. Macam nak cakap setenang-tenang, serasa bahagia hidup kalau kita punya jiwa yang macam tu. Ustazah, macam mana Ustazah boleh cakap macam Ustazah rasa macam Ustazah? Tak terasa lah Ustazah cakap macam tu. Ada tahu kadang-kadang orang duk PM Ustazah, terasa lah Ustazah macam tahu je apa ada dalam hati saya. Jawapannya sebab Ustazah dah biasa begitu. Mula-mula dulu pun susahnya, ya Allah, kita buat baik dia tak pandang apa, dia tak balas apa, ya Allah. Meratap dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ya Allah, gembirakan aku walaupun tidak digembirakan oleh dia. Aku berusaha menggembirakan dia, tapi dia tak balas apa-apa, ya Allah. Tapi aku tahu Engkau bukan melihat apa yang aku bawa kiri kanan tadi, zahir aku, tapi Engkau melihat batin aku, ya Allah. Aku ikhlas tadi. Kalau kita dah rasa tak ikhlas sebab kita mengharapkan dia, kita akan berdoa lagi, ya Allah, anugerahkan aku ikhlas dan istiqamah. Aku hanya nak dipandang oleh Engkau je, ya Allah. Tak ada siapa yang boleh baca gejolak hati aku ni, ya Allah. Dak duk ni tak ada siapa yang boleh baca, Engkau je, ya Allah. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Habibah Arifin, kita sekarang sedang dalam sinetron. Okey. Tapi sinetron yang dapat ilmu lah. Sebab kadang-kadang ada karakter yang macam tu kan. Dia ngadu kat Ustazah, Ustazah geram saya Ustazah. Saya balik kampung dah boleh rentas negeri, dah setahun tak boleh balik. Memanglah saya pergi Giant tu, semua kat Giant tu saya beli. Rumah Pak Ngah saya, rumah Pak Lu, seorang pun tak balas apa Ustazah. Oh Allah. Relax bro. Kan relax sis. Kita mengharap mencari pahala daripada Allah. Baik. Kenapa Ustazah panjang melirik kat situ? Sebab bawah ni semua ayat Quran. Anda akan jadi, oh begini rupanya cara Allah memujuk hati kita. So macam, boleh kita teruskan? Anda akan rasa satu perubahan kalau anda istiqamah dengan la tahzan ni. Aku dah tak peduli dah orang balas ke tidak. Yang penting aku sedang berbuat pahala. Subhanallah. Jadikanlah amal perbuatan anda itu ikhlas hanya kerana Allah semata-mata. Kan Ustazah Zai biasa cakap, betul-betul lillah. Lillah di lisan tak cukup, lillah di hati kerana Allah. Pasti hilang segala lelah. Percayalah sahabat-sahabat. Tak tahu dah, kalau boleh cooperate hati, ku pindahkan kepada anda. Kalau kita merasa penat dengan kebaikan yang kita buat, anda belum betul-betul lillah. Okay? So tu kena praktis. Biar kita dihentak dengan pelbagai ujian, InsyaAllah kita boleh bangkit dengan kebahagiaan. Okey, apa lagi? Mana tadi? Jadikanlah amal perbuatan anda itu ikhlas hanya kerana Allah semata-mata dan jangan mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Tanda seru tu. Rakan-rakan Facebook Ustazah perasan, Ustazah selalu menulis dengan tanda seru. Ada sahabat Ustazah Nafisah Tahir kan selalu cakap, kalau baca tulisan Ustazah ni rasa macam semangat-semangat. Banyak sangat tanda seru. Rasa kena marah pun ada, dia kata kan. Ustazah senyum je komen dia tu. Dan jangan mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Yes. Kita penat menunggu. Dah 3 hari dah aku bagi pinggan aku tak pulang, apatah lagi nak isi kat dalam. Penat. Dah tahu jiran tu jenis macam tu, janganlah bagi dalam pinggan. Bagi je dalam plastik, balik pasar malam terus bagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan jangan bersedih dan gelisah apabila kebaikan yang anda curahkan kepada orang lain justru dibalas dengan celaan
atau tatkala tangan putih yang anda hulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan dan tidak menghargai kebaikan yang telah anda berikan. Macam pernah jadi je kat kita. Betul tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ya Allah Ustazah, geramnya saya datang dengan hati yang putih. Bukan tangan je putih, hati yang putih. Ikhlas. Dibalas kita dengan tamparan yang menyakitkan dan tidak menghargai kebaikan yang telah anda berikan. Biasa. So kenapa kita kalau orang lain, oh Dr. Aid Al-Qarni cakap macam ni, so biasa. So pas apa yang semalam aku nak sentap gila tu hanya orang tak say thank you kat aku? Kenapa yang aku nak merajuk melampau-lampau sangat ni? Please sahabat. Okey, kita ubah, bertukar. Tak payah nak sedih-sedih sangat. Kerana itu, apa yang seharusnya anda tuntut hanyalah balasan pahala dari Allah. Ustazah dapat menjiwai ini sahabat kerana Ustazah biasa bawa rehlah pergi Kemboja. Kemboja ni yang cakap Melayu dengan kita adalah ustaz-ustaz mereka yang biasa sambung belajar kat Malaysia. Dalam tajaan kan mereka sana miskin, orang-orang Islam di sana miskin. Kadang mereka dapat sambung belajar kat sini adalah penyeponsernya. Okay? Lepas tu bila mereka balik, mereka boleh berbahasa Melayu. So kami nak buat trip ke sana, kami akan deal dengan ustaz-ustaz ni yang boleh berbahasa Melayu. Tapi kadang-kadang ustaz ni saya datang ni, kita akan buat RM5,000 untuk beras sahaja agihan kepada penduduk miskin. Ustaz kemudian kita nak bagi cash kepada guru-guru ni. Ustaz deal semua okey. Okey, dah sampai kat sana, bawa jemaah golongan Tan Tintun pun ramai ikut Ustazah. Kan nak pergi Kemboja, Ustazah dah cakap dah kampung perahu. Kat Kemboja tu kampung perahu, sahabat-sahabat kat Phnom Penh, persisiran Sungai Mekong tu kan, sahabat-sahabat memang ada macam, itu kira stenggan mereka lah. Mereka duduk dalam perahu sahaja, tinggal dalam perahu. Kadang-kadang anak 12 orang tau. Ustazah garuk kepala, macam mana boleh buat anak 12 orang ni duduk dalam perahu je? Apa tu Ustazah buat-buat bodoh tanya, dapur kat mana? Situ. Kan? Bilik kat mana? Bilik situ. Macam mana buat yang bongsu ni boleh 12 orang dalam perahu sahabat-sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Takdirnya Allah kan. Kita datang hantar beras, hantar segala kan. Naik atas perahu. Ada surau sementara yang dibina. Kalau kerajaan suruh pindah, mereka kena halau lah daripada situ. Lepas tu makcik-makcik yang datang join Ustazah. Ustazah, 50 orang dah ni Ustazah. Seorang pun tak cakap makasih kat kita. Biasa, Ustazah katakan biasa. Ustazah dah buat bertahun-tahun dah benda ni. Satu mungkin sangka baik. Satu dia tak pandai nak ucap terima kasih tu. Walaupun dalam bahasa kita dia bersangka-sangka kan. Kalau aku cakap dalam bahasa aku dia bukan faham pun. Baik diam je. Diam tak apa sahabat. Dengan senyuman tak apa. Tapi kadang buat muka. Lepas tu gaduh dengan kawan sebelah. Pasal apa kampit dia lagi besar, aku dapat yang kecil. Gaduh pun ada depan kita. Oh Allah ya Allah. Jadi kita nak sebut apa? Biasa. Jadi engkau bila dalam memberi, sahabat, Allah yang kata melalui Rasulullah, tangan di atas tu mulia. Lebih mulia daripada yang di bawah tu. Yang menerima pemberianmu, kamu lebih mulia daripada yang menerima. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kan sahabat-sahabat? So cuba pandang, Allah muliakan aku. Tapi mulia ke aku ni kalau mengharapkan balasan? Aku sedih dia tak say thank you. Aku sedih kan kadang mereka dengan bahasa mereka macam ngumpat-ngumpat kita kan. Dia gelakkan tudung kita tak matching dengan baju ke contoh kan. Ada makcik-makcik terasa, Ustazah dia gelakkan saya ke tu Ustazah? Tak kurang asam punya mereka ni. Kita dah bagi sumbangan, lepas tu dia gelak-gelakkan kita pula. Alah relax kak, biarlah dia gelakkan kita. Kan? Bagi dia macam kelakar kot kita pakai tudung labuh gini. Kan? Sensitif, tak kena gaya sahabat-sahabat. Mohon terasa ni ramai geng-geng travel Ustazah ni. Okey baik. Kita tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita hanya mengharapkan tuntutan balasan pahala dari Allah. Buktinya. Okey, buktinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang wali-walinya. Siapakah wali-wali Allah? Kekasih-kekasih Allah. Tersebut dalam suratul Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita orang Malaysia pun tak reti juga say thank you tu macam mana. Itulah. Okey. Al-Fath 29. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari fadla.
kurnia Allah, waridwana, dan keredaannya. Apa yang diharapkan oleh orang-orang beriman, sahabat-sahabat? Tak harap lain, hanya harap kurnia, kelebihan atau keredaan daripada Allah. Bila Allah telah reda, bila Allah telah beri kelebihan, kita dah tak heran dah dengan kelebihan-kelebihan dunia. Sebab Allah pemilik kepada segala-segala. Okey, sahabat-sahabat. Juga tentang Nabi-Nabi Allah. Tadi cerita tentang wali-wali Allah, tentang para Rasul. Sad 86. Ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Ini yang buat subhanallah para asatizah rasa bersalah. Bila sekali datang berdakwah, dihantarkan huluran sampul, ada duit-duit yang tertentu, sahabat. Bukan kita tak bahas, kita bahas. Quran menyatakan, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dah kau buat kerja dakwah kan, buat apa kau nak minta duit? Sahabat-sahabat, dibahaskan. Salah ke kalau dapat tu haram ke hukumnya? Baik kita fikir. Macam mana orang lain nak meneruskan kehidupan, bayar rumah, bayar kereta, sekolahkan anak-anak dengan yuran sekian-sekian. Semua orang ada pekerjaan kan? Yang diberi imbuhan di hujung bulan ataupun harian. Kenapa akak meniaga? Oh, kalau tak meniaga macam mana Ustazah nak sara anak-anak? Okey, kenapa akak pergi kerja pagi, malam baru balik? Lah Ustazah nak cari lebih sikit rezeki. Kerana apa? Dia nampak duit tu sebagai mata wang kita lah, RM. Setiap sen yang kita belanjakan. Okey, kalau tugas dia sebagai pendakwah, mengajar agama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, okey, tak payah bayar apa semua, tak payah. Orang nak bagi duit, tak payah. Saya ni memang makan pasir, berulamkan tanah je. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dibahaskan salah ke? Tak salah kalau dah memang itu pekerjaan mutlak hakikinya. Tapi wahai para pendakwah yang menjaga hatinya kerana Allah, dia pun tahu, okey ya Allah, aku ni banyak sangat dia bagi ni. Cukup sangat dah kalau dia bagi sekian. Kadang-kadang sahabat siap pulangkan lagi. Kan kak banyak sangat ni. Saya biasa orang bagi RM100, akak sampai bagi RM500 ni. Nah akak ambil lagi RM400 ni untuk gunalah untuk apa-apa. Tak Ustazah. Ini memang untuk kami punya bajet dah ni. Rasa bersalah lagi ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rasa bersalah lagi. Kat mana pula aku nak belanjakan lagi ni ya Allah. Kena ada rasa yang begitu kerana rezeki yang kita dapat Allah sedang tumpangkan rezeki orang lain kepada kita. Jadi Ustazah pun ada kereta nak kena bayar bank, Ustazah pun ada rumah nak kena bayar bank, sahabat-sahabat. Kalau semua orang duk kata para pendakwah ni tak payah ambil duit, ini semua penunggang agama. Allahu Akbar. Tolong faham sahabat-sahabat. Apa konsepnya? Lalu bila ada orang yang membacakan Fatihah, tanya kepada Rasulullah, aku tadi ni macam mengubat orang tu, lepas tu dia bagi upah dekat aku, bolehkah ya Rasulullah? Ambil, itu bahagianmu. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, ikut kadarnya. Okey? Jangan kita melampau-lampau. Yang kita menggunakan agama tu, satu ayat yang kita baca tu, nah, kan? Amalkan ni, mesti sembuh. Pengerasnya, kan? RM555.55. Kan, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan menetap-netapkan. Kecuali dah memang apa jawatan awak ni? Guru agama. Bawah mana? Bawah Jais, bawah Jawi. Dibayar gaji berapa sebulan? RM500. Contoh kan sahabat-sahabat, itu dah memang gaji kita. Ada lebihan waktu Sabtu Ahad memang tak mengajar di sekolah. Malam hari pula mengajar anak-anak mengaji dekat rumah. Orang bagi upah RM20, RM30 sebulan. Okay, salah kena ambil? Tak salah. Itu satu kelebihan rezeki yang Allah bagi. Sebab tu kalau beriman sahabat-sahabat, di hati ni bergetar. Kalau dia rasa macam, ya Allah ni dah melampau dah. Tak selayaknya yang aku terima ni. Zakatnya bagaimana kita? Disegerakan atau tidak bila dah cukup? Seperti yang Allah tetapkan. Sedekahnya kita bagaimana? Patutlah Allah pelbagaikan ada wakaf. Di bawah nama infak tu yang wajib zakat. Macam-macam lagi untuk kita mendapat pahala-pahala sunat daripada lebihan rezeki yang Allah beri pada kita. Subhanallah. Baik, apa lagi? Surah Saba 47.
Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Nabi SAW biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Ada isteri Nabi yang sangat tawaduk. Lepas wafatnya Rasulullah, didatangi oleh Umar Al-Khattab. Kan dia kata, ni bahagian engkau. Memang para isteri Nabi ni akan dapat, walaupun Nabi dah wafat, memang kau akan dapat. Diambilnya diguna untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab dah memang hak dia. Ambil, tapi satu sen pun dia tak gunakan. Sebab dia kata, aku cukup duduk seorang-seorang ni. Okay, dibelanjakan balik ke jalan Allah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Al-Lail 19. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Apa yang kita sepatutnya mengharapkan balasan dari Allah? Tak layak untuk kita membuat kebaikan kepada sesiapanya hamba Allah, mengharapkan balasan daripada hamba itu. Semua kita hamba, sahabat-sahabat. Ustazah Azai selalu guna kalimah, cuba tolong sebanyak mungkin orang yang memerlukan. Ikhlaskan hati. Untuk apa? Hari ini dalam keluarga cukup lah sahabat-sahabat, tak payah pergi pendakwah seluruh Malaysia, satu negara contoh kan. Dalam keluarga, cuba akui, kita tak sedar kadang-kadang kita adalah pendakwah, kita pemimpin kepada siapa? Siapa yang di kalangan kita? Suami kepada isteri, suami isteri kepada anak-anak, kakak sulung nasihatkan adik. Kita pendakwah sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak yang baik-baik sahaja berlaku. Okey? Siapa mad'u? Orang-orang yang kita pimpin. Untuk apa kita nak sebutkan? Masya Allah. Hari ni kita tolong A, ikhlaskan hati, jangan mengharapkan A akan datang dengan balasan pertolongan. Ustazah, saya ni dengan adik bongsu saya tu memang tak bertegur lama dah. Kenapa kak? Saya dah banyak kali dah tolong dia. Ni PKP ni dia berhenti kerja, saya tolong dia bagi RM1,000. Saya kata ni bukan hutang, akak saja bagi, kau buatlah gerai burger. Okey, dah buka gerai burger. Mencanak-canak. Dapat 10 stall pula buat gerai burger. Kaya raya dia sekarang Ustazah. Sekarang ni saya pula susah. PKP dah dekat 2 tahun. Saya pula kena buang kerja. Saya pun datang dia. Kan Ucu, kau bagilah aku duit 1,000 dulu tu. Kan aku sekarang tengah susah ni. Aku tengok engkau dah 10 stall ada ni. Alalong, takkan kau nak ungkit-ungkit kot. Aku tak ada duit ni sekarang ni. Gerai 10 Ustazah. Pekerja berapa takkan tak mampu. Saya sedih Ustazah. Saya minta tolong kat dia. Kak, jangan minta tolong dengan mengungkit yang dulu akak pernah tolong dia. Perbetulkan. Cakap elok-elok. Jangan kaitkan sama sekali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku tengah susah ni betul. Kita macam dah hilang ingatan tentang duit 1,000 tu. Hilang ingatan terus. Dia cakap, takkanlah kau tak boleh tolong akak, kan? Kita tak sebut langsung pasal duit 1,000 tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita nak jadi manusia, bila dah memberi, kita lupakan terus. Dah memberi, lupakan terus. Bahagia kalau kita dapat macam tu. Tapi kalau orang beri kat kita, tolong ingat sampai bila-bila. Bang, kita tak bagi lagi dekat jiran sebelah tu. Hari tu kan dia bagi kita macam, tak apalah yang, awak kan mengajar. Orang tu bukan nak balasan, betul, tapi tak sedar hati lah. Kita nak bagi juga kat dia. Sebab hari tu dia dah bagi kat kita. Kena ada rasa nak membalas. Tapi kalau kita bagi kat orang, jangan kita rasa nak, bila dia tu nak balas, bila? So, bila kita mengharapkan pertolongan orang yang pernah kita tolong, tolong faham. Nak mengharapkan pertolongan orang yang pernah kita tolong, jangan timbul macam suasana ungkit. Kau ni Along nak pinjam duit sikit pun tak boleh. Kau tak sedar ke dulu kau minta RM10, aku bagi 1,000 tau. Itu menyakitkan hati orang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah pesan, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti hati orang yang menerima tu. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Jadi kita tak kecewa kalau kita pergi dengan niat, mesti dia tolong aku ni. Sebab dulu kan aku tolong dia, dia minta 100 aku bagi 1,000, dia mesti tolong aku punyalah. Kita pergi dengan jiwa yang besar. Tiba-tiba orang tu, lah aku tengah sesak juga ni Long, aku tak boleh bagi kat engkau ni. Mesti kita kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan Allah, ya Allah, kan kau gerakkan hati nak jumpa adik bongsu aku ni, stall burger pun dah 10 dah, takkan dah dia tak boleh. Dan aku tengah sesak sangat ni, ya Allah.
Tapi kita langsung tak ada niat, sahabat-sahabat, untuk mengingatkan dia tentang pertolongan kita. Allah sangat tahu. Kita balik daripada rumah dia, suami tanya, adik awak tu tolong tak? Apa tu? Tak bang, tak apa. InsyaAllah nanti ada rezeki lain, tak apa. Suami pula, kita jadi stres suami pula. Itulah adik awak tu perangai memang macam tu. Dia takkannya, dia lupa ke dulu masa dia susah awak yang tolong. Alah bang, rezeki tu dari Allah, bukan dari dia. Allah tahu nak mudahkan urusan kita. Percaya je insya-Allah. Tak apa, esok kita cuba lain lagi. Allah sahabat, kalau kita mengikhlaskan hati macam tu, percayalah Allah akan datangkan B to Z. A yang kita pernah tolong tak balas kita, tak apa. Allah akan hantarkan bala tenteranya berbentuk B to Z. Tiba-tiba kan kita dapat WhatsApp. Subuh-subuh besok, malam tadi fras lah, bohong tak fras, tapi kita serah pada Allah. Pagi-pagi, Zain kau kat mana? Contohlah, kat rumah lah weh, pagi-pagi. Kawan kan cara cakap macam tu lah, pagi-pagi buat apa lagi? Kat rumah guling-guling apa? Ni aku baru teringat lah, aku lupa nak bayar hutang kau RM1,000 dulu tu. Aku rasa dekat 5 tahun dah ada. Lah aku pun dah lupa dah. Ya Allah bang, tengok bila kita ikhlaskan hati, Allah akan datangkan pertolongan dengan caranya. Kita mengharapkan balasan dari A, kita kecewa sahabat. Tolong harapkan balasan dari Allah. Orang yang berpahala, macam-macam cara Allah muliakan dia. Allah akan datangkan, okey B, hantarkan pertolongan macam ni. C, hantarkan, sampai kita, ya Allah, dari mana semua pertolongan ni? Aku tengah susah ni, ya Allah Tuhan. Orang tak bayar hutang pun jadi bayar hutang. Orang yang tak pernah bertegur siapa, jiran tiba-tiba bertegur siapa. Ya Allah Tuhan, maka kita akan makin rapat dan makin nampak maha besarnya Allah dan benarnya janji-janji Allah yang seperti kita tengok dalam kitab Al-Tahzan sekarang. Percayalah, just do it. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Confident dia Ustazah cakap, confident lah. Pernah rasa? Satu. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, hasil daripada jemaah, anak-anak murid, orang yang datang, masyarakat yang mengadu. Betul lah Ustazah, bila Ustazah ngajar macam tu, akak terus buat. Akak tak harap dah balasan-balasan orang. Tapi ajaib ni Ustazah, akak susah hari tu. Ya Allah Ustazah, baiknya Allah, baiknya Allah. Begitu sahabat, bila kita bertindak dengan ilmu. Okay, baik. Kita pergi Al-Insan 9, ayat 9. Betul ke? Memberikan suatu nikmat. Salah ni. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat. Okey, betul. Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Ini yang sepatutnya ada. Aku tolongmu sebab Allah suruh aku tolongmu. Aku tak mengharapkan apa-apa. Tahulah Allah nak balas. Allah rindu bonda saya. Almarhum mak saya. Mak ni ada kawan kat masjid tu, dia susah. Anak dia, Allah, laki dia tak balik rumah dah berapa bulan. Dah sian dia nak bayar sewa rumah pun. Cakap, yelah mak, kawan mak tu bukan kawan kita. Tapi besok kita pergi lagi. Alah kesian kawan mak tu. Dia tak cakap kau tak nak tolong ke kawan mak tu. Dia tak cakap sahabat. Tapi dia asyik cerita sampai lagi. Mak, berapa sewa rumah orang tu mak yang tak bayar? Entah dia kata tak cukup 200. Dah lewat 10 hari dia takut tuan rumah dia halau. Kita pun cakap, mak nak mak bagi dekat kawan mak tu. Mak nak cakap macam tu lah hari tu. Tapi mak segan lah kan. Kok lah kau tak mampu ke apa. Kita ni sebenarnya hati ni mula-mula cakap, kau tidak asyik cakap pasal tu je. Ya Allah jumpa tak ada cakap pasal lain. Mula-mula kita mungkin tak ikhlas sahabat. Tapi bila berkali-kali itu cara tarbiyah dia. Dia nak kita buat pahala dengan banyak menolong orang lain. Masya Allah kawan mak tu cakap terima kasih banyak-banyak. Tapi dia tak ada apa nak balas kat engkau. Kawan mak yang mana? Kita pun lupa tak ingat dah. Kawan mak yang mana? Yang hari tu kau tolong dia masa dia susah tu bla-bla sekarang ni. Ya Allah dia. Lah tak teringat sama sekali. Tapi Allah beri sahabat-sahabat dengan kita ikut apa yang dia suka, mak ayah kita suka, maknanya Allah redha pada kita. Kita gembirakan mak ayah kita sebab dia gembira dengan menolong orang lain. Faham tak maksud sahabat-sahabat? So sebenarnya kita sedang menggembirakan Allah. Bila kita menggembirakan Allah, Allah pasti akan gembirakan kita. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba buat.
bunuh rasa nak minta balasan manusia, bunuh. Anda pasti akan tenang, pasti hilang sedih. Sampai hati, ustazah, saya dah tolong dia, dia tak nak tolong saya. Allah, minta tolong dengan Allah, bukan minta tolongan orang. Dah minta dah ustazah tolong dengan Allah, Allah tak datang pun depan mata saya hantarkan pertolongan. Allah, kesian orang ni, cacat akidah dah orang ni. Dia tak kenal siapa Tuhannya. Macam itulah, kena belajar lagi. Baik, kata seorang penyair, siapa sahaja yang berbuat baik pasti ada pahalanya. Siapa sahaja berbuat baik pasti ada pahalanya. Ingat, kita dah belajar sebelum ni, penyair menulis dengan hati, dengan apa yang dia dah pernah rasa. Siapa sahaja yang berbuat baik pasti ada pahalanya. Orang berpahala dalam rahmat Allah, dalam kecintaan Allah kepada dia. Bila sudah mendapat cintanya Allah, kamu sudah tidak khawatir dengan cintanya seluruh hamba Allah. Sedih ustazah, suami tinggalkan saya, anak-anak pula sejak kahwin ni tak ingat kat saya. Rebut cintanya Allah, anda lupa dengan hilangnya kasih sayang makhluk. Sahabat-sahabat, kerana hal itu adalah kebiasaan antara Allah dan manusia yang tidak pernah lenyap. Biasa je bagi Allah untuk menghantarkan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Maka orang yang tak berbuat baik nak dapatkan apa dari Allah? Sebab Allah nak beri pahala, nak beri nikmat, nak beri pertolongan kepada orang yang berbuat kebaikan. Okey? Maka berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, kerana dialah yang akan memberi pahala, memberi kurnia, menjatuhkan hukuman. Saya selalu ceritakan, mak, sampai hati orang tu ngumpat saya. Alas setakat ngumpat je pun, bukannya luak tubuh kau gemuk je mak tengok. Gitulah bahasa kadang-kadang sahabat. Sabar je lah mak aku ni, aku nak ngadu kat dia. Biar orang buat jahat kat kau, nanti pandailah Allah jatuhkan hukuman. Allah dah janji dah macam tu. Buat apa kita pula nak balas-balas? Tak payah nak balas-balas ke orang tu. Tahulah Allah nak jatuhkan hukuman. Tolong tiru skrip ni sahabat-sahabat kepada anak-anak kita. Kadang mak ni siapa yang kacau kau kat sekolah tu, mes sini mak tumbuk muka dia. La ilaha illallah, maknya pun menang wrestling ke apa maknya? Menghisap setiap amalan. Allah hitung setiap amalan kita, yang akan meredai dan juga yang akan memurkai. Ini kerjanya Allah. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Subhanallah. Ketika ramai di antara para sahabat yang terbunuh sebagai syuhada di kota Kandahar, maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat yang masih hidup, siapakah yang terbunuh? Maka mereka pun menyebut beberapa nama. Kemudian berkata, dan masih banyak lagi nama mereka yang tidak kau ketahui. Jawab para sahabat itu. Maka menitislah air mata Umar radhiyallahu an, lalu berkata, tetapi Allah mengetahui mereka. Situasi ni sahabat, dalam satu peperangan, ramai tentera Islam yang tewas, sampai tak tersebut nama. Lalu sahabat nak hantar laporan kepada ketua Umar ni. Kan ada lagi tapi tak ingatlah nama siapa, dah tak nampak dah muka dia, contoh gitu kan. Umar terus jatuh air mata. Tak apalah kalau aku tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Jatuh air mata sebab sahabat kita takut orang kenal kita atas dunia, tapi Allah tak sebut pun nama kita. Kita rasa kita dah popular sangat dah. Kita rasa orang ramai dah follow kita sungguh-sungguh ni. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita balik ke kampung akhirat, malaikat pun tak kenal kita. Allah tak kenal kita, tak nak pandangkan wajahnya pada kita. So kata Umar tadi, jatuh air mata. Tak apa, aku tak tahu pun siapa yang syahid, tapi Allah mengetahui. Jadi latih jiwa kita untuk tak apalah kalau orang tak tahu. Ustazah, saya sedih ustazah, dalam 100 orang staff saya pun buat baik kat bos saya. Saya pun bagi hadiah birthday dia, tapi mentang-mentang saya bagi keychain bodoh je ustazah. Bos saya tak mention pun nama saya. Buat apa nak kecil hati sahabat? Allah tahu masa kita berbuat tu. Tolong latih jiwa kita macam tu. Dia kena push. Kena latih sentiasa. Beri tanpa mengharapkan balasan. Beri tanpa mengharapkan balasan. Okey, Gojo, orang Kelantan kata, ada seorang soleh telah memberi sepiring makanan yang sangat lazat kepada seorang yang buta. Ini pun cerita yang sangat deep. Ada seorang soleh telah memberi sepiring makanan yang sangat lazat kepada seorang yang buta. Keluarga orang soleh itu berkata, bukankah orang buta ini tidak tahu apa yang dimakannya? Orang soleh itu menjawab, tetapi bukankah Allah mengetahuinya? Cik Siti Atikah tu Kimin, contoh kan. Cik Siti Atikah pergi hantar dekat Ustazah Zai. Telekong apa cik hari tu, telekong apa? Marah Cik Atikah saya sebut ni.
Dia postkan dekat ustazah telekung apa ke. Siti Khadijah. Ustazah tak belilah, sahabat. Tahu mahal kan. Ustazah tak beli contoh. So saya cakap dengan ustaz, ya Allah bang, telekung mahal ni. Saya pun tak beli ni telekung-telekung macam ni contoh. Lepas tu contoh yang Makcik Siti Atikah lain, bukan Makcik Siti Atikah ni. Anak dia ada yang duduk kat Melbourne, sahabat dirahmati Allah. Anak dia, Makcik Siti Atikah masuk dalam family group. Ibu hantar dekat Ustazah Zai ni, mahal ni telekung ni. Contoh Cik Siti Atikah. Lepas tu anak dia kata, ibu kenapa bagi mahal macam tu dekat Ustazah tu? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini contoh. Allah, hai, marah. Ustazah dah bercerita, Ustazah takut Makcik Siti Atikah marah pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Kadang-kadang kita duk kata, alah, orang tu bukan tahu pun benda ni mahal ke murah ke, bukan tahu pun. Kita nak sebutkan apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi bukankah Allah mengetahui apa niat kita bagi, apa niat kita menggembirakan orang tu? Kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu sahabat-sahabat, dan saya minta maaf orang yang post barang hadiah itu semua, Ustazah balik umrah berkali-kali, nak belikan 100 orang nak murid Ustazah kat masjid, kurma seorang 1 kilo, memang tak mampu. Memang tak mampu sahabat. Semoga Allah pilih Ustazah untuk, ialah dengan doa-doanya kepada mereka dimakbulkan. Tak mampu, jenuh. Kan ku balas seorang lagi macam mana? Bila kita bagi tu sahabat, jangan, sebab hari tu dia bagi kat aku nak bagi dia gini, jangan. Kalau ada rezeki kadang-kadang, macam Ustazah pergi Melaka dulu kan, sahabat-sahabat, tiba-tiba terjumpa Makcik Siti Atikah. Ya Allah, Ustazah tak sangka jumpa Ustazah. Cik saya pun tak sangka, tak plan. Begitulah rezeki sahabat-sahabat. Kan? Allah cantumkan hati-hati, subhanallah. Allahu Akbar, rindu dengan pertemuan masing-masing. Tengok di pojok hatinya, bukankah orang buta itu tidak tahu apa yang dimakannya? Orang soleh itu pun menjawab, tetapi bukankah Allah mengetahuinya? Lapang dada bila kita serahkan kepada Allah. Terakhir, selama anda meyakini bahawa Allah selalu melihat dan mengetahui kebaikan yang anda lakukan, serta mengetahui keutamaan yang anda hulurkan, maka mengapa anda mengharapkan sesuatu daripada manusia? Kau tahu kau buat baik, dia tak buta. Dia akan balas dengan baik. Kalau dalam bab sedekah, 1 kita bagi, Allah janji nak balas dengan 10. Tapi tadi masuk RM1 dalam tabung masjid, jangan tengah hari balik masjid kau duk pergi tengok ATM, tak ada pun RM10. Penipu Nabi ni. Tak gitu. Bukan duit dibalas duit. Yang paling kita nak adalah apa sahabat-sahabat? Ketenangan jiwa. Macam mana nak dapat ketenangan jiwa orang yang tidak mengharap-harap? Sebab orang yang banyak mengharap kepada makhluk, itulah ciri-ciri orang yang syirik. Di situ ada cemburunya Allah. Tak berhak kita sebut perkataan cemburu ni kepada Allah. Tapi aku yang bagi rezeki, aku yang gerakkan hati Makcik Siti Atikah tu nak bagi dekat engkau. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua dari Allah. So syukur dulu pada Allah. Soal Ustazah tak balas kebaikan Makcik Siti Atikah tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah akan datangkan rezeki dalam bentuk yang lain. Minta maaf sahabat-sahabat yang Ustazah sebut nama ataupun tidak. Sekadar contoh-contoh yang dekat pada diri kita untuk memberi faham, membuka minda kita. Kadang kalau kita baca saja dalam kitab ni, kita tak faham. Dan sekali lagi saya minta maaf sebab saya baru tergeling. Hang tahu tak tergeling ni apa kata? Tergeling jam. Ya Allah, lewat dah. Ampun, maaf. Tak sedar. Syok dah kita datang tahzan ni. Minta maaf, Ustazah ambil masa anda banyak. Okey, habis 50 bab. Satu ni sebenarnya excited sebab Ustazah sendiri tak sangka 50 bab dah. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita dan kita nak menjadi manusia yang bermanfaat, kitab ni akan habis. Okay? Kalau Ustazah mati sebelum waktunya, anda telusuri, sambung dengan guru-guru yang lain. InsyaAllah. Ampun maaf, sayang semua kerana Allah. InsyaAllah besok kita masuk bab 51. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak habis lagi.